Selamat pagi, nama saya Ali Jasim. Hari ini kumpulan kita akan cakap pasal topik tokoh pejuang kemerdekaan Melayu iaitu Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman merupakan Perdana Menteri pertama yang tidak boleh dilupakan apabila beliau berjaya membawa kemerdekaan kepada negara tanpa sebarang pertumpahan darah. Beliau adalah pemimpin UMNO Melayu pertama. Tunku belajar di sekolah Melayu sebelum berpindah ke Penang Free School. Beliau melanjutkan pelajaran ke St. Catherine's College pada tahun 1919 dan lulus dari Universiti Cambridge pada tahun 1925. Beliau merupakan anak Melayu pertama yang mendapat kelulusan universiti dari England. Beliau merupakan presiden yang sangat aktif dalam bidang politik pada masa itu. Tunku Abdul Rahman, putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, lahir pada 8 Februari 1903 dan telah meninggal pada 6 Disember 1990 di Kuala Lumpur pada umur 87 tahun. Tunku juga merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Dilahirkan di Istana 3 tingkat Alor Star, Kedah pada 8 Februari 1903. Beliau adalah putera ketujuh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah dan punanya Cik Man Jalara. Beliau mula mendapatkan pendidikan asas pada usia 4 tahun walaupun pendidikan formalnya pada usia 6 tahun di Sekolah Melayu Alor Star sebelum meneruskan pelajaran di Sekolah Inggeris Kerajaan. Ketika berumur 8 tahun, beliau telah dihantar ke Bangkok untuk tinggal dengan abangnya Tengku Yusof yang berkhidmat dengan Angkatan Tentera Siap. Di Bangkok, Tengku memasuki sekolah yang berada di sana. Beliau telah kembali ke Kedah sebelum meneruskan pelajarannya di sekolah Penang Free School di Pulau Pinang. Tengku melanjutkan pelajarannya di College St. Catherine University of Cambridge di England pada tahun 1920 setelah mendapat beasiswa negeri Kedah. Beliau berjaya memperolehi ijazah sarjana muda sastera pada tahun 1925. Kejayaannya ini meletakkannya sebagai putera Raja Kedah yang pertama menerima ijazah daripada Universiti Britain. Semasa menuntut di negeri tersebut, beliau telah berjaya menubuhkan Persatuan Melayu Great Britain pada tahun 1926. Beliau adalah setiausaha pertama persatuan tersebut. Almarhum Tunku Abdul Rahman, putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Shah, lahir pada 8 Februari 1903 dan meninggal dunia pada 6 Disember 1960. Beliau merupakan Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu dari 1955 dan Perdana Menteri pertama sejak kemerdekaan pada tahun 1957 hingga 1970. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 merupakan salah satu daripada pencapaiannya yang teragung. Beliau juga dikenang sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia. Tunku telah banyak berkorban untuk negara. Pelbagai cabaran serta rintangan dihadapinya, namun segalanya berjaya diatasi dengan cekal dan tabah. Bapa Perpaduan Malaysia ini telah membuktikan bahawa beliau merupakan seorang pemimpin yang berwibawa. Tunku juga merupakan seorang tokoh yang mempunyai perwatakan dan kepribadian tersendiri serta istimewa yang sukar ditandingi. Tunku Abdul Rahman telah menunjukkan bakat kepimpinannya sejak menjadi pegawai daerah. Beliau sentiasa prihatin terhadap insan lain seperti memperbaiki mutu kesihatan penduduk-penduduk di luar bandar yang diserang penyakit malaria dan membela nasib pemandu-pemandu teksi di Sungai Patani. Beliau juga sanggup menghantar misi pendamai dan keamanan ke Kongo, Afrika yang dilanda Perang Saudara 1961. Beliau berusaha menyatu padu rakyat berbilang kaum dalam usaha menentang British dan menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. Beliau juga berusaha meningkatkan status ekonomi rakyat dan negara. Beliau turut dikenali sebagai Bapa Keamanan dan Perpaduan.
Kerjayanya yang bermula pada 10 Disember 1931 apabila beliau berkhidmat sebagai pegawai daerah Kuala Muda, Padang Terap, Kuala Nerang, Sungai Petani dan Kulim, Kedah. Pada tahun 1940, Tunku menjadi Timbalan Pengarah Keselamatan Awam Kedah. 1943 pula, beliau telah dilantik menjadi Penyelia Pelajaran Kedah. Tunku juga pernah bertugas sebagai pendakwa raya di Perkhidmatan Kehakiman Kuala Lumpur. Pada tahun 1954, Tunku mengetuai sekumpulan perwakilan ke London untuk memperolehi kemerdekaan Malaya. Bagaimanapun, percubaan sulung itu tidak berjaya. Pada tahun yang berikut, pilihan raya persekutuan yang pertama diadakan. Parti Perikatan yang pada saat itu merupakan parti campuran UMNO dengan MCA yang telah memenangi 51 kursi daripada 52 kursi yang ditandingi. Tunku dilantik sebagai Ketua Menteri Malaya yang pertama. MIC yang mewakili kaum India kemudian menyertai Parti Perikatan pada tahun 1955. Pada tahun 1955, Tunku membuat lagi satu perjalanan ke London untuk berunding tentang kemerdekaan Malaya. Pada kali ini, beliau berjaya dan 31 Ogos 1957 diputuskan sebagai tarikh kemerdekaan. Sewaktu bendera British diturun ke Kuala Lumpur pada hari kemerdekaan, Tunku mengetuai orang ramai untuk menyeru merdeka. Gambar-gambar Tunku dengan tangan yang diangkat naik dan perakaman-perakaman dan suaranya yang penuh emosi tetapi berazam mengetuai sorokan, kini merupakan lambang kemerdekaan Malaysia yang biasa. Pada tahun 1955, Tunku dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Penglibatan beliau dalam bidang politik tamat apabila beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 22 September 1970. Kuasa pemerintahan yang menjadikan Malaya bebas dan bertanggungjawab menentukan nasibnya sendiri. I'm indeed proud that on this, the great... Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya, bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani. Kemudian, Bapa Kemerdekaan menegaskan kata-kata permasyhuran kemerdekaan yang memansuhkan kuasa pemerintahan British dan mewujudkan satu perlembagaan baru bagi Malaya yang dari hari ini akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Assalamualaikum, terima kasih kepada rakan-rakan saya yang lain. Pada bagian ini saya Yusrian Syah bin Muhammad Yunus akan menerangkan usaha-usaha Tunku Abdul Rahman dalam melestarikan keamanan di Malaysia. Antara usahanya, selepas merdeka Tunku dilantik sebagai Perdana Menteri pertama. Beliau terus memimpin Parti Perikatan dalam 3 pilihan raya, yaitu pada tahun 1959, 1964, dan 1969. Kepimpinan Tunku adalah faktor yang mendorong Tanah Melayu berjaya mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah, dasar toleransi dan taktik permuafakatan kaum beliau menunjukkan keunggulan beliau sebagai seorang pemimpin yang bijak. Kembangan Tunku yang lain ialah usaha beliau dalam menamatkan ancaman komunis di Tanah Melayu. Beliau sanggup mengadakan rundingan baling dan bertemu dengan Chin Peng. Hal ini jelas membuktikan bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan negara. Rundingan baling telah berlangsung di Sekolah Rendah Baling pada 28 Desember 1955.
Rundingan ini tidak berjaya karena Tunku enggan mengiktiraf PKM sebagai parti politik yang sah. Namun demikian, perjuangan PKM bertambah lemah karena mendapat sokongan daripada penduduk tempatan yang sudah pun yakin terhadap pemerintahan Tunku. Malahan terdapat gerila PKM yang menyerah diri dan ada juga yang melarikan diri ke sempadan Thailand. Ancaman komunis tamat semasa pemerintahan Tunku dan darurat disejarahkan tamat pada tahun 1960. Sumbangan politik Tunku yang masih disanjung tinggi ialah usaha beliau membentuk gagasan Malaysia. Pada 27 Mei 1961, Tunku telah mengemukakan idea pembentukan Malaysia di Hotel Adelphi, Singapura. Tujuan beliau adalah untuk menjamin kekokohan politik, keselamatan ekonomi dan sosial semua negara yang terlibat. Pada peringkat awal, gabungan ini melibatkan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Tetapi kemudian yang Brunei telah menarik diri. Hal ini karena menghadapi pemberontakan daripada rakyat yang dipimpin oleh E.M. Azhari selain disebabkan isu hasil minyak. Pembentukan gagasan Malaysia juga mendapat reaksi negatif dari negara jiran seperti Filipina dan Indonesia, yang kemudiannya melancarkan konfrontasi. Tunku dengan kebijaksanaannya berjaya mengatasi segala cabaran ini dengan mendapat sokongan padu dari rakyat, Kerajaan British dan PBB. Pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia telah dibentuk dan Tunku digelar Bapa Malaysia. Tunku juga telah merintis jalan dalam menggubal dasar luar negara dengan mengambil kira beberapa faktor penting. Pada peringkat awal kemerdekaan, beliau mengamalkan dasar pro-barat dan anti-komunis. Ini dapat menjamin kedaulatan negara daripada ancaman musuh. Pada masa yang sama, dasar ini dapat menjamin kestabilan politik dan ekonomi negara. Tunku juga menjalinkan hubungan baik dengan negara jiran dengan mencadangkan penubuhan Asa dan Mafilindo. Tujuan pertubuhan-pertubuhan tersebut adalah untuk meningkatkan persahabatan dan penyertaan dalam ASEAN. ASEAN yang dibentuk pada tahun 1967 bertujuan mewujudkan hubungan serantau yang baru. Sumbangan politik Tunku yang amat besar ialah penyertaan beliau dalam pertubuhan-pertubuhan persidangan Islam atau lebih dikenali sebagai OIC. Bagi menghargai sumbangannya, Tunku telah dilantik sebagai Setiausaha Agung OIC yang pertama. Tunku berusaha mendapatkan kerjasama OIC untuk menyelesaikan peperangan Iran dan Irak. Pada masa yang sama, Malaysia juga menyokong perjuangan rakyat Palestin dalam memerangi kezaliman rejim Israel. Tunku juga menubuhkan Bank Pembangunan Islam yang memberi bantuan keuangan kepada negara anggota OIC. Selain dari itu, Tunku juga mementingkan hubungan antara bangsa. Malaysia bergerak aktif dalam badan-badan antarabangsa seperti PBB dan Commonwealth. Tunku telah mengantar misi perdamaian dan keamanan ke Kongo pada tahun 1961. Beliau juga sangat menghormati hak asasi manusia dan ini digambarkan dalam usaha beliau mengkritik keras dasar apartheid di Afrika Selatan sehingga negara tersebut disingkirkan daripada Commonwealth. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, Tunku Abdul Rahman merupakan UMNO Melayu pertama yang berwibawa apabila beliau berjaya membentuk Malaysia pada 16 September 1963 yang awalnya merangkumi Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura.
Beliau merupakan pemimpin yang mementingkan persatuan dan terdapat beberapa sumbangan Tunku Abdul Rahman apabila beliau dilantik sebagai Perdana Menteri pertama selepas merdeka. Antaranya adalah pemimpin Parti Perikatan, membentuk Gagasan Malaysia, melibatkan diri dalam OIC iaitu Pertubuhan Persidangan Islam, mengubah dasar luar negara dan mengisytiharkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dan cara beliau mengembangkan dalam bidang pendidikan. Ini adalah topik yang kumpulan kita cakap pada hari ini. Sekian, terima kasih.